Persoalannya, dengan peningkatan jumlah pesakit kesihatan mental dalam situasi semasa ini, adakah rasio jumlah pakar psikiatri, pakar psikologi klinikal serta kaunselor yang dinyatakan itu mencukupi? Ini persoalan saya. Apakah rancangan kerajaan untuk menambah perkhidmatan golongan psikiatri, psikologi klinikal serta kaunselor di hospital-hospital utama yang lain di seluruh negara supaya tidak sekadar tertumpu di beberapa negeri saja seperti Pulau Pinang dan di Lembah Kelang semata-mata? Berapakah threshold sebenar yang optimum bagi jumlah Yang berhormat, Pokok Sena, saya dah 2 kali melihat Yang Berhormat Pokok Sena berbahas. Yang Berhormat faham tak apa yang kita berbahas pada hari ini? Sila diri, adab dalam Dewan. Bila bercakap, diri. Yang Berhormat, diri. Faham? Saya baca 36. Ini pindaan kepada akta. Bukan pindaan pada satu akta baru. Kita tumpukan 36.1. Seseorang ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang meminda akta induk. Ini bukan akta induk. Jadi di sini pindaan-pindaan yang berkaitan tertera dalam bil biru. Saya ingin mengingatkan. Ya. Terima kasih Yang Pokok Sena. Ingin saya menyatakan apa yang Berhormat Pokok Sena bercakap dalam Dewan ni, Menteri tak payah jawab langsung. 36.1 adalah jelas. Akta induk ataupun amendment. Kita berbahas sekarang amendment. Kadang-kadang yang duduk sini diberi ruang. Tapi ambil maklum, kita jangan buang masa, kita tumpukan kepada tugas kita. Kalau kita membahaskan akta induk, ya, menyeluruh. Ya, ini satu benda yang ambil maklum. Ya. Saya amat setuju dengan cadangan yang telah diberikan dan harap direkodkan ke dalam Hansard. Jadi sebagai penutup, saya amat berharap bahawa kita dapat menuju ke arah ke depan dan juga memberi usaha-usaha yang lebih baik untuk memastikan bahawa individu-individu yang mengalami penyakit-penyakit tersebut, masalah, tekanan, kemurungan dan sebagainya dapat pembelaan dan juga perlindungan yang sewajarnya. Dengan meningkatkan kesedaran, mengurangkan stigma dan juga memastikan perkhidmatan kesihatan mental senang diakses dan berkualiti, barulah Malaysia boleh menuju ke arah masyarakat yang menyokong kesejahteraan semua rakyatnya. Dengan ini saya menyuruh supaya semua yang berhormat yang lain dapat memberi sokongan terhadap pindaan ini dan juga tanpa sebarang prejudis, tanpa sebarang diskriminasi. Dengan ini Bukit Bendera menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bendera, setuju tak dengan saya? Yang Berhormat tak menepati pindaan membahaskan. Yang Berhormat baca 36.1. Adakah ini, soalan saya je, adakah ini akta induk? Bukit Bendera, adakah ini akta induk? Saya minta maaf, saya baru realize dengan izin kesalahan saya. Tak mengapa Yang Berhormat. Saya hanya ingin menjelaskan bahawa kita sekarang ni membicarakan amendment to the law dengan izin. Perbahasan tu kalau dikaitkan section yang diamendkan menyebut dalam tu berkenaan, adalah juga kaitannya juga. Kalau atas dasar dan itu atas... Datuk, ya, betul. Sebentar. Bagi saya selesaikan sekejap Yang Berhormat. Ini jelas pada tata cara bahasa dan apa yang perlu dibahaskan. 36.1, very simple. Duduk Yang Berhormat.
Ya, ambil maklum. Datuk Yang Silakan Bertuah. Yang Berhormat. Ya, izinkan saya merujuk kepada aturan mesyuarat yang Datuk Yang Bertuah timbulkan itu. Saya lihat jangan terlalu rigid sangat, Tuan Speaker. Walaupun kita bincang tentang pindaan, tetapi pindaan itu akan menjadi sebuah akta yang menggantikan akta yang dipinda sebelum ini. Jadi bagi sedikit leeway dan tak perlu ahli parlimen minta maaf. Dia telah buat persiapan. Jadi kecualilah kalau perbahasan itu menyimpang terlalu jauh. Tapi kalau sekadar dalam framework itu, izinkan. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Saya ambil maklum Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya rujuk balik kepada peraturan. Ya, 43, 44, 99, 99A atas budi bicara pengerusi yang duduk. Saya nak menyelaraskan benda ini dilaksanakan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Saya ambil maklum. Tapi ada peraturan menyatakan budi bicara, ya, atas budi bicara pengerusi. Saya ingin memaklumkan, menguatkan, menyatakan peraturan-peraturan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan perbahas yang berikutannya. Yang Berhormat Jerantut tarik diri, yang dipersilakan Yang Berhormat Bandar Kuching. Yang akan datang sebentar, ya. Dia punya ubat ada, dia punya sebentar Kuching. Yang Berhormat Pokok Senar, ubat pun ada. Walaupun pengalaman saya tidak lama, lepas berucap-ucap tu, kaitkanlah. Bolehlah juga kita nampak kita 361 tu. Bukan apa. Kalau kita berucap melainkan kita nak ambil perspektif publicity, ya. Tapi menteri tak payah jawab. Itu nampak tak? We can take the opportunity. Dengan izin, adakah kita nak melaksanakan supaya menteri menjawab? Itu saja. Silakan Yang Berhormat Kuching. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk turut serta dalam perbahasan ini. Tuan di-Pertua, pertama sekali saya nak memuji ketegasan Yang di-Pertua dalam untuk memastikan kita fokus kepada substantive matter. Tetapi saya juga berharap bahawa Tuan Yang di-Pertua akan memberi sedikit ruang kerana ini dalam peringkat dasar. Jadi dalam peringkat dasar, kalau dalam membuat polisi, kita boleh bincang macro policy atau filosofi di belakang kenapa kita nak buat sesuatu pindaan. Mungkin dalam jawatan kuasa kita kena lebih spesifik. Tapi dengan itu saya memuji ketegasan Yang di-Pertua, terutamanya untuk memastikan kita ahli parlimen tidak terkeluar jauh atau memainkan sentimen atau main politik dalam perbahasan polisi.